Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Darul Ghufran? Sihat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. So, macam mana kita hari ini sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kita apa? Fawaidul Fawaid. Okey, sudah terlupa pula kita apa. Sikit lagi nak sebut kita adab. Sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kita Fawaidul Fawaid. Saya harap semuanya sudah bersedia. Okey, dan hari ini kita akan masuk kepada perbincangan kita yang berikutnya. Kita masih lagi dalam bab yang ke-21. Bab kita yang ke-21, hari ini kita akan masuk kepada poin kita B. Ya, poin B kita iaitu halaman 110. Bagaimana? Dah buka kitab masing-masing? Ustazah dah letak dah di video kita ni. So kita berada di halaman 110 pada poin B bertajuk ketenangan yang hakiki. Okey, ketenangan yang hakiki. Jadi ini merupakan perbincangan yang menyambungkan ataupun kita panggil satu kesinambungan daripada perbincangan kita minggu lepas. Yang minggu lepas kita membincangkan berkenaan dengan poin kita yang A, berserah diri secara total kepadanya. Jadi jika sekiranya muka surat berbeza dengan muka surat di kitab Ustazah, sila cari bab yang ke-21 kemudian pergi terus ke poin yang B. Okey, dan lihat perbincangan pada poin kita yang B di sana. Baik muslimah, perbincangan kita pada hari ini, kita lihat di situ, ia dimulakan dengan satu, kita nak panggil apa, hashtag throwback. Bolehlah juga kan. Kita lihat pada poin kita yang B di sini, pada perenggan yang pertama kita baca kitabnya, iaitu
pada kondisi seperti dijelaskan itulah, seorang hamba akan merasakan ketenangan serta terlepas dari segala kesedihan, kegundahan, kesulitan hidup dan penyesalan. Jadi, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau jelaskan di dalam kitabnya ini, pada kondisi itu maksudnya pada satu keadaan seperti dijelaskan itulah. Keadaan yang bagaimana yang telah dijelaskan? Siapa boleh ingat? Apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada poin kita yang A pada minggu lepas, kita dah bincangkan dengan panjang lebar. Beliau menjelaskan berkenaan dengan bagaimana seseorang hamba meletakkan dirinya dalam keadaan tawakal. Jadi bila seorang hamba, dia meletakkan dirinya dalam keadaan yang bertawakal kepada Allah, ada 3 keadaan yang telah dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim yang juga kita sudah sentuh pada minggu lepas. Jadi, kalau Ustazah nak ulang kembali apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas secara ringkasnya. Begini ya Muslimah, pada minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan hakikat tawakal kepada Allah yang mana seorang Muslimah yang bertawakal kepada Allah, mereka memiliki 3 keadaan ini. Okey, ataupun mereka berada pada 3 situasi ini. Iaitu, kita lihat di sini, pertama ialah kita menyerahkan diri kita pada Allah berkenaan dengan pilihan dan aturan. Okey, berkenaan dengan pilihan dan aturan. Kita ada sesuatu yang ingin kita pilih. Kita buat sesuatu aturan ataupun satu rancangan. Tapi kemudiannya pilihan dan aturan tersebut kita serahkan kepada Allah secara sepenuhnya. Tugas kita sebagai hamba Allah, apa yang perlu kita buat Muslimah? Kita perlu berusaha untuk membuat pilihan dan kita juga perlu berusaha mengatur sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita cuba untuk apa dalam bahasa Melayu nak cakap ni? Dan kita cuba untuk melaksanakan pilihan dan aturan yang telah kita yang dah kita letakkan tadi dalam diri kita. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu menyerahkan sepenuhnya pilihan dan aturan itu tadi kepada Allah. Okey, ini adalah pada keadaan yang pertama bila seseorang disebut sebagai orang yang bertawakal kepada Allah. Pada minggu lepas kita juga bincangkan berkenaan dengan keadaan yang kedua. Selain daripada yang pertama kan, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau menekankan kepada kita bahawa seorang hamba Allah yang bertawakal kepada Allah perlu yakin bahawa aturan Allah lebih baik. Sekarang ni kita dah serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa kita serahkan semuanya kepada Allah? Kerana kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah aturkan, itulah yang terbaik untuk diri kita. Jadi hamba Allah yang bertawakal, dia juga berada pada keadaan yang kedua itu tadi. Namun jangan lupa, keadaan pertama yang menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, okey, sebagai satu bentuk tawakal kita kepada Allah, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini, kemudian kita yakin bahawa Allah lah yang terbaik menetapkan satu pilihan dan juga aturan, jangan lupa kita ada keadaan yang ketiga. Apa keadaan yang ketiga? Keadaan yang ketiga di sini, kita dah bincangkan juga pada minggu lepas, iaitu kita ni dalam keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, kita juga yakin bahawa kita adalah seorang Muslimah yang tidak mampu untuk mendahului apa yang telah Allah aturkan untuk diri kita. Betul, kita berusaha. Kita buat apa yang kita mampu. Tetapi di akhirnya nanti hasilnya itulah aturan Allah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk diri kita. Dan kita yakin kita tak mampu untuk menghalang, kita tak mampu untuk menukar dan kita juga tak mampu untuk mendahului apa yang telah Allah tetapkan bagi diri kita sebagai hamba Allah. Jadi orang yang bertawakal, mereka memiliki 3 keadaan ini ataupun mereka berada dalam keadaan 3 itu tadi. Okay, 3 situasi itu tadi yang akhirnya menjadikan tawakalnya menjadi cantik.
Dia bukan hanya semata-mata menyerahkan setiap urusan, setiap pilihan kepada Allah. Tetapi orang yang bertawakal kepada Allah, dia yakin bahawa apa yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah yang terbaik. Di samping, dia juga yakin bahawa dirinya adalah hamba Allah yang tidak mampu untuk mendahului setiap apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala aturkan. Jadi muslimah, 3 keadaan yang telah kita bincangkan pada minggu lepas itu tadi. Okey, ketiga-tiga keadaan yang telah kita bincangkan pada minggu lepas itu tadi, bila kita masuk kepada poin kita yang B di sini pada hari ini. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah? Pada kondisi seperti inilah, bila diri kita dalam keadaan ketiga-tiga itu tadi, ya, menyerahkan pilihan dan aturan kepada Allah, yakin bahawa kita ni, yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik menetapkan setiap aturan dan pilihan. Dan kita yakin bahawa kita tidak mampu untuk mendahului apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dalam keadaan inilah yang telah dijelaskan pada minggu lepas itu tadi, Imam Ibn Al-Qayyim menekankan bahawa seorang hamba, dia akan rasakan bagaimana? Ketenangan. Hatinya akan tenang. Dia tak risau dengan setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan dia. Kerana dia dah berada pada keadaan yang tiga-tiga itu tadi. Okey? Jadi ketenangan serta dia terlepas daripada segala kesedihan, kegundahan, kesulitan, maksudnya kesukaran hidup dan penyesalan. So kita kalau nak memiliki hati yang tenang dalam kehidupan ini, kan, antaranya saya sebut, sebab kita nak ketenangan hati ni dia ada banyak cara, ada banyak perkara yang perlu kita usahakan. Dia bukan hanya 1, 2 ataupun 3, tapi ada banyak muslimah. Sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam sesi-sesi kita yang lepas, kita ada banyak perkara yang perlu kita usahakan, yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita buat sungguh-sungguh untuk mendapat ketenangan hati yang menjadi penawar bagi hati kita ini. Dan antaranya ialah tawakal kepada Allah. Bagaimana kita nak adakan tawakal yang boleh menjadikan kita seorang muslimah yang hatinya tenang? Usahakan supaya kita berada dalam 3 keadaan itu tadi yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi kalau sesiapa yang terlepas perbincangan kita berkenaan dengan 3 keadaan itu, saya minta sangat-sangat sila ulang kembali perbincangan kita yang telah saya huraikan begitu panjang lebar pada minggu lepas supaya kita faham tawakal itu bagaimana, apa itu tawakal, kita nak jadi muslimah yang bertawakal tu apa yang perlu kita ada. Jadi kalau terlepas sila rujuk kembali pada perbincangan kita yang telah kita huraikan pada minggu lepas supaya perbincangan kita pada hari ini ia menjadi lebih jelas. Kerana kalau kita tak faham berkenaan dengan apa yang telah saya jelaskan pada minggu lepas, perbincangan kita pada hari ini dia akan jadi macam apa ya dia nak cakap hari ini? Yes, apa yang nak cakap pada hari ini? Sedangkan ada kesinambungan yang tak boleh kita pisahkan antara perbincangan A dan juga perbincangan B. Jadi, kalau hati kita tenang, tidak ada resah, tidak ada gundah, tidak ada gelisah, bermakna kita memahami tawakal kepada Allah itu amat penting untuk menjadi seorang insan yang penuh bahagia dalam hidupnya. Sebab itu bila kita lihat kepada apa yang dijelaskan seterusnya, beliau kata begini, sebab dia telah menyerahkan semua kegalauan. Kegalauan ni maksudnya kesedihan, kerisauan dia kan dalam hati ini, kebutuhan. Kebutuhan itu maksudnya adalah keperluan kita dan kemaslahatan diri kita kepada zat yang tidak merasa terbebani dengan beban seberat apapun. Jadi sekarang, kenapa kita rasa tenang? Kenapa dalam hati kita tidak ada sebarang kegundahan, tidak ada sebarang keresahan? Kita rasa bahagia dan kita tak menyesal apapun kerana kita dah serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang kita serahkan itu adalah Tuhan kita yang tak pernah rasa terbeban dengan apa yang kita serahkan kepadanya. Yang itu juga merupakan satu kewajipan bagi diri kita sebagai seorang hamba untuk kita serahkan kepada Allah setiap apa yang berlaku dalam hidup kita.
Jadi kita nak hilangkan keresahan, nak hilangkan kegundahan dalam hati kita ini, pastikan tawakal kita kepada Allah adalah tawakal yang sepenuhnya dan sebenar-benarnya. Okey? Dan sebab itu, bila Imam Ibn Al-Qayyim dia teruskan pada perenggan yang berikutnya, apa kata beliau? Beliau kata begini, dengan begitu, Allah lah yang akan mengurus semua permasalahan itu. Jadi tadi ya muslimah, kita dah serahkan semua urusan kita kepada Allah. Namun jangan lupa, kita usaha terlebih dahulu. Kan? Diiringi dengan tawakal. Kita juga dah bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan tawakal tidak menafikan usaha. Ya, tawakal tidak pernah menafikan usaha. Jadi bila kita bertawakal kepada Allah, ada usaha yang kita lakukan. Kita sekarang, contohnya kita katakan, kita sekarang ini, saya nak bagi contoh macam mana kita sekarang ni sakit. Okey, contoh, kita sekarang sakit. Tetapi, kita usaha yang bagaimana? Kita makan ubat, jumpa doktor, kan? Itu adalah usaha kita. Namun setelah kita makan ubat, kita jumpa doktor, kita tawakal kepada Allah. Apa yang berlaku setelah itu, apa yang Allah tetapkan setelah itu, ia adalah yang terbaik untuk diri kita. Namun, adakah bila tak jadi apa-apa dengan usaha kita itu, kita hendak berhenti daripada usaha? Tidak boleh. Usaha tetap terus berjalan. Di samping kita menyerahkan dengan keyakinan tadi kan, dengan keyakinan bahawa Allah itu yang menetapkan yang terbaik, dengan keyakinan bahawa kita tidak mampu mendahului apa yang Allah tetapkan, ia perlu selari dan terus-terusan berjalan. Tidak boleh dihentikan. Jadi, bila dalam keadaan kita menyerahkan semua itu tadi kepada Allah, bermakna di sini kita yakini Allah yang akan menguruskan semua urusan kita berkenaan dengan kesembuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nanti berikan kepada kita dengan petunjuk mana yang terbaik, mana yang tidak, apa yang perlu kita buat. Ini semua adalah penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan permasalahan itu. Okey? Kemudian Allah akan memperlihatkan kelembutannya. Jadi bila kita dah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah itu tadi, yang dah kita usahakan itu tadi, dalam keadaan yang sedemikian, Allah akan memperlihatkan kelembutannya. Ini yang saya sebutkan dengan petunjuk itu tadi. Maknanya Allah akan tunjukkan kepada kita di mana jalan keluarnya, apa solusi yang terbaik, yang akhirnya kita akan nampak. Kan? Sebab itu, dia sebutkan banyak sangat. Ya, di sini dia kata begini, Allah akan memperlihatkan kelembutannya, kebaikannya, rahmatnya dan perlakuan baiknya kepada si hamba dalam mengurus semua itu. Sementara hamba tersebut tidak akan merasakan kelelahan dan tidak perlu mencurahkan perhatiannya. Kenapa ya muslimah? Kadang-kadang kita rasa dalam hidup kita ni, benda yang kita nak buat ni nampaknya susah sangat-sangat. Tapi kemudiannya dalam keadaan kita buat perkara yang susah sangat-sangat itu tadi, ia menjadi mudah. Dalam keadaan kita yang kita rasa sukar, namun ketika kita berusaha melaksanakan perkara yang sukar itu tadi, flow dia cantik saja. Kenapa kadang-kadang begitu? Antaranya ialah kerana tawakal kita kepada Allah. Sebab tu ia jadi mudah. Sebab tu tawakal ini penting muslimah. Kalau kita rasa kita hebat, yang kita boleh uruskan semuanya, yang akhirnya kita lupa untuk bertawakal kepada Allah, itulah yang menyebabkan perkara yang sukar, ia akhirnya menjadi lebih sukar. Namun, bila kita serahkan kepada Allah, di sinilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Allah akan tunjukkan kelemah lembutannya kepada kita. Itu yang menyebabkan urusan kita menjadi mudah. Allah menunjukkan rahmatnya kepada kita, perlakuan baiknya kepada kita. Bagaimana? Dengan mempermudahkan setiap urusan yang sukar dalam kehidupan kita.
Jadi bolehkah kita tinggalkan tawakal di sini? Tidak boleh. Kan? Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tawakal dia perlu tetap ada dalam diri kita dalam setiap keadaan, dalam apa jua situasi, tidak boleh kita tinggalkan. Perlu ada setiap hari. Tak boleh, hari ni saya tak nak tawakal lah. Esok je lah tawakal. Lusa ke, tulat ke, apa ke nak tawakal? Tak boleh begitu. Setiap hari perlu ada tawakal dalam diri kita. Kerana apa? Kita hamba Allah yang amat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan kita. Kan? Bila seseorang hamba memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah, yang mana tadi kan kita serahkan ia kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai asa satu-satunya. Apa maksud asa di sini? Harapan. Kita letakkan Allah sebagai tempat pergantungan kita, yang kita letakkan harapan sepenuhnya. Sebab itu pada minggu lepas saya bincangkan bagaimana jangan letakkan kebergantungan kita kepada manusia. Betul tak? Kita akan kecewa. Jangan letakkan harapan kita ini kepada manusia. Kita akan berputus asa. Tetapi bila kita letakkan harapan satu-satunya kepada Allah, kita akan yakin setiap perkara yang sukar, ia akan menjadi mudah. Setiap perkara yang kita rasa kita tak mampu untuk tanggung, akhirnya dia akan menjadi perkara yang ringan untuk kita tanggung. Jadi, kan, dengan sebab itulah pula Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan dirinya dari memikirkan keperluan dan kemaslahatan duniawi. Dalam keadaan kita bertawakal kepada Allah itu tadi, Allah akan palingkan kita supaya maksud di sini ya, dan dia mengosongkan hatinya dari semua fikiran tersebut. Mak di sini kita dah tak sibuk lagi nak risau tentang apa yang akan berlaku. Kerana keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang membantu kita untuk menguruskan setiap apa yang dah kita usahakan dan sedang kita usahakan. Jadi Allah palingkan kita daripada kerisauan itu tadi. Ya, Allah palingkan kita daripada kerisauan itu tadi agar kita terus-terusan fokus dengan apa yang sedang kita laksanakan ataupun apa yang telah kita laksanakan. Sebab itu muslimah, Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah dengan doa. Fatimah itu siapa? Anak baginda SAW. Nabi ajarkan kepada Fatimah dengan doa. Nabi kata begini kepada Fatimah, kan? Supaya doa setiap pagi dan petang minta kepada Allah agar perbaiki semua urusan kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan status hadis yang sahih, bahawa Nabi SAW ada sebutkan, ada ajarkan kepada Fatimah. Kalau kita lihat di sini hadisnya, Ustazah nyatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Nabi SAW bersabda kepada anak baginda Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih, an taquli idza asbahti wa idza amsayti, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Doanya yang warna biru ya muslimah. Okey, doanya yang warna biru. Jangan baca pula sampai daripada qalan Nabi tu. Kalau baca sampai situ saya tak tahu lah nak cakap apa ya. Okey, so doanya yang warna biru. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ustazah dia cakap apa ni Ustazah, ni bahasa Arab mana kita reti bahasa Arab, tak reti bahasa Arab. Faham, jangan risau. Okey, jangan risau. Memanglah saja letak bahasa Arab tu kan, jadi belajarlah juga macam mana nak baca dalam bahasa Arab. Kita ni jangan manja sangat bila belajar agama ni muslimah. Kan semua nak bahasa Melayu, Sebab tu saja je kita letak bahasa Arab di sini agar belajar. Okay, belajar macam mana nak baca kan, dengan makhraj yang betul, dengan sebutan yang betul, baru cantik doa kita kepada Allah. Jadi di sini Nabi SAW, ada satu masa Nabi bertemu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Nabi ajarkan kepada Fatimah dengan doa ini. Ya, yang mana Nabi SAW
Kata kepada Fatimah, tidak ada apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang ingin aku wasiatkan kepadamu. Jadi apa yang Nabi nak wasiatkan kepada Fatimah di sini, Muslimah? Nabi ajarkan dengan Fatimah dengan satu wasiat, iaitu hendaklah kamu membaca pada waktu pagi dan petang. Siapa yang dah tahu doa ini pagi tadi dah baca belum? Ustazah macam nak marah je. Pagi tadi dah baca belum doa ni? Siapa yang dah tahu doa ini, jangan tinggalkan doanya. Kan? Nabi ajarkan kepada kita supaya baca pada waktu pagi dan petang. Apa doanya? Sekali lagi, saya letakkan warna biru di situ. Bahasa Arab yang telah dimelayukan. Bimbang ada antara kita yang sukar nak baca bahasa Arabnya, jadi saya melayukan. Okey, warna biru tu ya. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghithu. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Apa maksudnya, Muslimah? Doa ini yang Nabi SAW perintahkan kepada Fatimah untuk baca pada setiap pagi dan petang. Maksudnya begini, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Lantaran itu perbaikilah untukku semua urusanku. Ini bentuk tawakal kita kepada Allah ya, Muslimah. Bila kita minta kepada Allah agar perbaiki semua urusan kita, ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim itu juga tadi. Ya, dia katakan tadi, kita berikan urusan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uruskan semua permasalahan kita. Antaranya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk uruskan semua urusan kita itu tadi. Kita tawakal kepada Allah, kita doa kepada Allah, minta. Okey, jadi hamba Allah yang meminta, yang merayu, yang mengadu kepada Allah. Bila kita jadi hamba Allah yang meminta, yang merayu kepada Allah, yang banyak sangat pengaduan kita ini hanya kepada Allah, Allah itu dekat dengan kita. Ya, Allah itu dekat dengan kita. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni hadis qudsi. Allah kata apa? Aku bersama dengan hamba aku idza da'ani. Jika dia berdoa kepada aku. Allah bersama dengan hambanya jika dia berdoa kepada aku. Sekarang ini kita dah serahkan semua urusan kita kepada Allah, Muslimah. Tapi adakah serah? Tak apalah, bagi pada Allah macam tu. Begitu? Tidak. Kita ada usaha, kita ada tawakal, kita juga ada doa. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada Fatimah. Yang dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yang kita sebagai seorang Muslimah seharusnya kita amalkan. Yang mana bila kita dah bertawakal kepada Allah, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam semua permasalahan hidup kita. Yang mana kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Dan yang kita minta Allah perbaiki semua urusan kita ini. Kita minta apa tadi kepada Allah? Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Apa maksudnya? Perbaikilah untukku semua urusanku. Soalan salah tengok tadi. Perbaikilah untukku semua urusanku. Okey. Wala takilni. Last sekali apa kita minta kepada Allah? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i, status hadis ni adalah hasan. Maaf ya, tadi saya salah sebut. Tadi saya kata sahih, tapi status hadis ni adalah hasan. Beza sungguh hadis sahih dan hadis hasan. Okey, tapi kita tak bincanglah apa maksud hadis hasan dan apa maksud hadis sahih. Itu kena masuk kelas ulum hadis lah. Okey. So, hadis ini statusnya adalah hasan. Maaf ya, tadi silap sebut tadi. Hadisnya statusnya adalah hasan. Jadi, yang penting di sini kita doa kepada Allah, kan kita minta tadi kepada Allah supaya Allah tidak serahkan urusan yang kita ada kepada diri kita walau sekelip mata.
kita minta begitu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, kita minta kepada Allah, jangan Allah serahkan semua urusan itu kepada kita, walau sekelip mata. Kenapa begitu muslimah? Kerana kita tidak mampu untuk memikul semua beban yang kita ada ini tanpa bantuan Allah. Dan kita amat perlukan Allah. Anak Nabi, Nabi ajarkan dengan doa ini, kan? Yang sememangnya ini juga yang Nabi SAW baca. Sebab kalau kita rujuk dalam riwayat-riwayat yang lain, antaranya disebutkan bahawa ini adalah doa yang Nabi SAW baca ketika baginda berada dalam keadaan yang sukar. Ketika baginda berada dalam keadaan kesusahan. Jadi antara doa kesusahan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ialah doa ini. Minta kepada Allah agar setiap perkara susah, setiap urusan kita yang susah, kan? Yang kita mampu ke, yang kita tak mampu ke, semuanya lah muslimah. Dalam hidup kita ini, minta kepada Allah agar Allah perbaiki keseluruhannya. Dan minta kepada Allah agar jangan serahkan semua urusan itu di atas bahu kita ini walau sekelip mata. Kerana kita amat perlukan Allah untuk bantu kita settlekan semua urusan kita. Kerana apa? Kita ini hamba. Sebab itu, cuba rujuk pada perenggan yang terakhir pada muka surat 110 dalam kitab kita. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah? Dia pesan begini kepada kita muslimah. Dia kata begini, akan tetapi apabila hamba tersebut dia ingin mengatur dirinya sendiri. Tadi kan dalam doa ini yang Nabi ajarkan kepada Fatimah itu tadi, apa yang kita minta? Allah Subhanahu Wa Taala jangan serahkan semua urusan pada diri kita walau sekelip mata. Apa yang terjadi bagi seorang hamba yang mana dia nak settlekan sendiri semua urusan dia tanpa perlukan Allah? Apa akan jadi pada diri dia? Imam Ibn Al-Qayyim ingatkan kepada kita dalam perenggannya di sini. Beliau katakan begini, apabila seorang hamba tersebut dia ingin mengatur dirinya sendiri, dia nak settlekan semuanya sendiri, bagi dia Allah itu tak perlu dalam hidup dia. Aku boleh settle lah, aku tak perlukan sesiapa lah, Allah pun aku tak perlulah. Ada orang sombong muslimah, dia rasa dia hebat, dia rasa dia perfect, dia rasa very sempurna. Kan dah campur dah bahasa Inggeris. Dia rasa dia sungguh sempurna. Yang menyebabkan dia sombong. Dia rasa dia boleh aturkan semua perkara dalam hidup dia. Untuk orang yang begini, kan yang dikata dia boleh tentukan pilihan dia sendiri, yang menentukan pilihannya sendiri dan hanya mementingkan kemahuan dirinya tanpa mempedulikan hak Rabbnya. Okey, tanpa mempedulikan hak Rabbnya, nescaya Allah akan mengabaikannya. Orang yang begini, yang dia rasa dia boleh settlekan semua urusannya sendiri, yang dia boleh buat pilihan dia sendiri, yang dia tak perlukan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang yang begitu Allah akan abaikan dia. Allah akan abaikan dia, dan untuk yang sedemikian, yang mana Allah serahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Dan untuk keadaan yang sedemikian, akibatnya apa? Muncullah rasa resah, gelisah, sedih, tidak bahagia, cemas, lelah dan susah hati serta keburukan. Begitu keadaan diri dia. Bila dia rasa diri dia hebat, kemudian Allah abaikan dia. Bila Allah abaikan diri dia, ketidakbahagiaan akan bersarang dalam hatinya. Kita tak nak begitu bukan? Kalau boleh dalam hidup kita ni, kita nak bahagia sampai bila-bila. Kita tidak mahu ada rasa resah, gelisah. Kita tak nak semua perasaan-perasaan yang tak best ni. Kan? Kita tak nak ada pun sedikit pun, tak nak. Tapi ada cara ataupun ada keadaan-keadaan yang kadang-kadang kita lupa. Yang kita sebenarnya meletakkan diri kita pada ketidakbahagiaan itu tadi. Kita sebenarnya
diri kita sendiri inilah yang meletakkan diri kita pada satu situasi yang mana menjadikan kita resah, gelisah, gundah, gulana. Bagaimana keadaannya bila kita rasa kita boleh settlekan semua urusan dalam hidup kita ini sendiri? Tak bertawakal kepada Allah, tak angkat tangan minta kepada Allah. Dan kita rasa kita dah aturkan, okey cantik, semua boleh settle lah begitu. Ini keadaannya akhirnya menimbulkan keresahan dalam diri kita. Betul, kita berusaha. Okay? Kita akan berusaha untuk buat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah yang dituntut dalam hidup ini. Tetapi jangan lupa, di samping kita berusaha, terus-terusan berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita ini, tawakal itu jangan diketepikan. Sesekali tidak boleh. Dan kita kena banyak berdoa kepada Allah. Dan doa ini adalah doa yang dibaca setiap hari. Pada waktu pagi dan pada waktu petang. Bila Nabi kata waktu pagi dan petang, disepakati oleh para ulama, kalau kita kata doa dibaca pada waktu pagi, maknanya selepas waktu solat subuh. Kan? Selepas kita selesai melaksanakan solat subuh kita. Dan bila kita kata waktu petang, ialah setelah kita melaksanakan solat asar kita. Jadi kita baca doa ini setiap hari muslimah. Yang mana doa ini adalah bukti tawakal kita kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Yang mana kita minta supaya Allah perbaiki. Kita dah buat satu rancangan, kita dah laksanakan, kita dah jumpa orang A, B, C, D, E kan semua kan, kita dah jumpa dah. Kemudiannya, terus-terusan berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar perbaiki. Maknanya, jika sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin tersilap dalam rancangan itu ataupun dalam apa yang kita laksanakan, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki. Bagaimana Allah perbaiki? Mungkin saya bagi contoh, mungkin di tengah-tengah kita usahakan satu perkara yang nak kita lakukan itu, tiba-tiba kita nampak, oh salah lah rupanya macam ini. Kita perbaiki. Allah tunjukkan kepada kita mana yang salah. Part mana yang perlu kita betulkan. Okay? Di sudut mana yang perlu kita perbaiki lebih lagi supaya apa yang kita aturkan ataupun apa yang kita rancang ia menjadi satu rancangan yang hasilnya cantik. Kerana apa kita sedar ada kesilapan di situ? Bila kita minta kepada Allah agar perbaiki semua urusan kita. Dan bila kita minta kepada Allah supaya urusan-urusan kita dalam hidup kita ini yang terlampau banyak sangat perlu kita handle ni ya muslimah. Allah tak serahkan pada diri kita sahaja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Dan kita pun tak nak ia diserahkan kepada diri kita walaupun sekejap. Tapi yang kita hendak ialah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan petunjuknya kepada kita untuk bantu kita bagi menyelesaikan urusan-urusan dalam kehidupan kita. Jadi ini antara bukti tawakal kita kepada Allah. Bila kita banyak berdoa kepada Allah pagi dan petang, minta kepada Allah agar perbaiki dan jangan letakkan urusan itu pada diri kita walau sekelip mata. So amalkan doa ini, jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan setiap urusan dalam kehidupan kita ini ia menjadi satu perkara yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa muslimah? Orang yang lupa bertawakal kepada Allah, yang lupa berdoa kepada Allah, yang mana dia rasa bahawa diri dia sahaja yang mampu untuk menyelesaikan semua urusan dalam kehidupan dia, yang akhirnya menimbulkan keresahan dan gundah gulana dalam jiwanya. Apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah? Orang yang sedemikian, cuba lihat kepada perenggan yang berikutnya dalam kitab ini. Orang yang sedemikian, dia tidak memiliki hati yang bersih. Maksudnya, mereka yang rasa setiap urusan hidup dia ini, dialah yang boleh settlekan.
Nak panggil apa? Superwoman. Ya, superwoman. Super mother. Ada ke super mother? Tak tahu lah ada ke tidak. Superwoman. Dia boleh, saya boleh masak, saya boleh settlekan budak-budak, suami semua, saya boleh kerja, semua saya boleh settlekan. Dia rasa dia hebat. Okay? Tapi orang yang begini, yang dia tidak letakkan tawakalnya kepada Allah, yang dia rasa dia boleh settlekan everything dalam hidup dia tanpa perlukan Allah. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim? Orang yang sedemikian hatinya tidak bersih. Hatinya tidak bersih dan tidak memiliki hati yang bersih dan perbuatan yang suci. Cita-citanya, iaitu keadaan dirinya, tidak akan tercapai dan dia tidak akan pernah meraih ketenangan mahupun kebahagiaan. Orang yang begitu, dia akan sentiasa risau. Macam mana ya anak saya sekolah, macam mana ya suami saya ni, macam mana. Dia macam tu. Dia rasa banyak sangat benda yang dia nak settle, akhirnya dia risau, dia tak tenang, dia asyik memikirkan 24 jam bagaimana. Tetapi orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya bersih, perbuatannya adalah perbuatan yang baik, kan? Yang mana meletakkan kebergantungannya kepada Allah. Walaupun banyak sangat urusan yang perlu dia selesaikan, tetapi dia sentiasa tenang kerana dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dirinya. Sebab itu muslimah, dalam surah At-Talaq pada ayat yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita begini. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Sebab tu kita tenang. Ya. Bila kita jadi seorang muslimah yang bertawakal kepada Allah, kenapa kita ada ketenangan dalam hati? Sebab Allah memberikan keutamaannya kepada orang yang bertawakal. Allah lebihkan, Allah berikan priority kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Jika nak dibandingkan dengan orang yang tidak bertawakal. Orang A, saya kata muslimah yang A, dia ada banyak urusan. Muslimah yang B, dia pun ada banyak urusan. Muslimah A, dia orang yang sentiasa berusaha ke arah kebaikan untuk menyelesaikan setiap urusannya. Dia juga adalah orang yang bertawakal kepada Allah dan sentiasa berdoa kepada Allah agar bantu untuk bersama-sama. Agar bantu untuk menyelesaikan urusannya. Berbeza dengan muslimah yang B. Muslimah yang B yang sama juga banyak urusannya sebagaimana muslimah yang A itu tadi. Tetapi dia uruskan semuanya dengan penuh kerisauan, dengan penuh ketidaktenangan, tanpa dia bertawakal kepada Allah, tanpa dia berdoa kepada Allah. Ada beza. Allah berikan keutamaan kepada muslimah yang A. Kenapa Allah berikan keutamaan kepada muslimah yang A itu tadi? Kerana dia bertawakal kepada Allah. Sebab itu Allah kata di sini muslimah, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka cukuplah Allah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Jika kita rujuk, jika kita rujuk pada kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ketika beliau mentafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Beliau kata begini, Allah beri keutamaan kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada dia? Iaitu dengan menghapuskan kesalahannya dan juga memberikan pahala yang besar kepada dia. Mereka yang dihapuskan kesalahannya, itu dosa-dosanya. Mereka yang Allah berikan pahala kepadanya.
Bukankah mereka orang yang tenang? Berbeza dengan manusia yang berlumuran dengan dosa, yang sentiasa ada maksiat. Orang yang berdosa dan orang yang sentiasa melakukan maksiat, adakah dia tenang? Tidak, walaupun kelihatannya nampak tenang, tapi batinnya tidak. Ya, batinnya tidak. Dia tidak tenang. Berbeza dengan orang yang bertawakal. Jadi keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bertawakal menurut Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, iaitu Allah berikan kepada orang ini dengan keutamaan menghapuskan dosa-dosanya dan memberikan pahala, itu ganjaran yang besar bagi diri dia. Sebab itu ada ketenangan dalam hidup dia. Ya, yang mana kalau kita rujuk pada tafsir Imam Al-Qurtubi pula berkenaan dengan ayat ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang bertawakal yang mana Allah Subhanahu wa taala menolongnya, menyelamatkannya dalam semua urusannya, ialah orang yang man fawwada ilaihi amrah. Orang yang mana dia serahkan kepada Allah urusan-urusannya. Kafahu ma hammahu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Maknanya Allah berikan penolong, maknanya Allah tolong dia, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dalam setiap urusan yang dia tanggung itu tadi. Jadi di sini orang yang bertawakal, dia rugi ataupun tidak? Tidak pernah rugi orang yang bertawakal ini. Sentiasa dia dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah Subhanahu wa taala bantu dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia kerana ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Maknanya begini muslimah, sama ada kita jadi orang yang bertawakal ataupun tidak bertawakal, Allah akan tetap melakukan segala perkara yang dia kehendaki kepada diri kita. Tak kiralah kita tawakal ke, kita tak tawakal ke, kan? Ia adalah satu yang telah Allah tetapkan, ia akan berlaku kepada diri kita. Kemudian, satu perkara jangan lupa. Allah pesan kepada kita di sini, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Okey? Ada kadar, ada waktu yang telah Allah tentukan untuk setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi orang yang bertawakal sebab itu keyakinannya adalah sedemikian. Dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala yang terbaik menentukan. Kerana apa? Allah dah tetapkan kadarnya. Allah dah tetapkan bila waktu itu berhenti dan ia bermula. Sebab itu kalau kita rujuk dalam kitab Tafsir Al-Kabir oleh Imam Ar-Razi, ketika beliau menjelaskan ayat yang terakhir di belakang itu, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dia kata apa? Hadza bayan li wujubi tawakkul 'ala Allah wa tafwidu ilaihi wa tafwidul amr ilaihi. Maknanya ini merupakan satu penerangan yang menunjukkan kewajipan kita sebagai hamba Allah bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kewajipan kita. Okey? Kemudian di sini beliau mengambil satu pendapat daripada Imam Al-Kalbi di sini. Dia kata likulli syai'in minasyiddati warrakha'i ajal. Setiap sesuatu yang dinamakan dengan kesengsaraan, kesusahan, ada tempoh untuk diberhentikannya. Ada tempoh yang untuk diberhentikannya. Maknanya Allah dah tetapkan bila waktunya, bila keadaannya untuk dihentikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua itu dalam hidup kita ni, setiap kadarnya, setiap tadi sebut apa? Setiap kadarnya, setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan dalam keadaan itu Allah tidak melambatkan dan Allah tidak mempercepatkan. Jadi kalau Allah kata, kan, pukul 12 kuliah ini selesai, kuliah tu selesailah. Pukul 12 selesailah kuliah itu. Kalau memang Allah tetapkan, saya tak nak ambil soal jawab pada hari ini, memang tak ada soal jawab pada hari ini. Ia maknanya telah Allah tetapkan
takdirnya begitu. Cuma belum berlaku lagi. Kita ni sebagai hamba Allah usahakan sahaja. Hendak atau tidak. Kan? Tapi kalau dah begitu ketetapan Allah, begitulah ketetapan Allah. So orang yang bertawakal dia ada keyakinan yang sedemikian. Dan hal ini jangan lupa muslimah, catat ya, surah At-Talaq ayat yang ketiga. Kan? Pegang baik-baik dalil ini, ayat ini. Bila ada apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, jangan lupa ingatkan kembali pada diri kita berkenaan dengan tawakal itu tadi. Ya, tawakal kepada Allah. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kerana bila kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, kenapa kita jadi muslimah yang tenang jiwanya? Kerana kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, itu Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan ketenangan itu ia hadir dalam hati kita kerana kita sedar kita adalah hamba Allah yang tak mampu untuk menyelesaikan semua urusan diri kita ini sendiri. Kita amat perlukan Allah, kita tidak berupaya, kita tiada upaya. Kerana apa? Kita hamba Allah yang lemah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menetapkan pilihan yang terbaik, untuk aturkan pada kita apa yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Ya, baik. Meskipun, untuk orang yang begini, yang tidak ada ketenangan hati itu tadi, kita pergi ya pada perenggan yang terakhir untuk poin kita yang B pada hari ini. Baik, meskipun selama di dunia, hamba tersebut sentiasa berusaha dan bersusah payah dalam mewujudkan semua keinginannya. Kan ada orang begitu. Dalam hidup dia usaha 24 hours bermati-matian berjuang untuk menyelesaikan semua urusan dalam kehidupan dia. Kan dia berusaha, sentiasa berusaha, non-stop usaha. Nak tidur fikir, bangun tidur fikir kan. Lepas tu usaha macam mana. Lepas tu dalam masa tidur sampai termimpi-mimpi terngigau-ngigau dengan urusan kehidupan dia. Orang yang begini, yang dia tak tenang ni kan, akan tetapi keinginan yang dia usahakan itu tadi, yang dia cuba 24 jam tanpa henti, yang non-stop itu, tidak tercapai. Tak tercapai. Sebab itu hati dia tak tenang. Kan? Kalaupun orang berbeza dengan orang yang bertawakal. Kenapa? Orang yang bertawakal, bila dia usaha, tapi kemudian tidak tercapai apa yang dia inginkan, dia tak melatah dalam hidup dia. Kerana dia tahu, ini adalah ketetapan Allah. Inilah yang terbaik untuk diri saya. Teruskan usahanya. Begitu keadaan orang yang bertawakal. Terus berusaha. Kalau yang A ni, kita punya plan yang A tak jadi, okey tak apa. Mungkin itu bukan yang terbaik. Jadi orang yang bertawakal, dia akan terus usaha pergi plan yang B. Okey, nak buat apa seterusnya? Usaha plan B. Lepas plan B tak jadi juga, okey tak apa. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak ajarkan kepada kita, ini adalah perkara yang tak baik, okey tak apa. Pindah pada plan C pula. Begitulah seterusnya kehidupan kita sebagai hamba Allah yang bertawakal. Bukanlah bertawakal, dah tawakal pun tak gunalah, tak jadi pun. Kan? Bukan begitu. Maknanya di sini, pernah tak muslimah? Saya nak bagi satu contoh begini. Dalam hidup kita ni, ada perkara yang kita hendak sangat. Kan ada perkara yang kita hendak sangat. Kita usaha siang dan malam untuk kita capai perkara yang kita inginkan itu tadi. Tapi, bila kita dah usaha, kita dah buat sehabis usahalah terhadap apa yang kita inginkan. Namun akhirnya kita tak dapat apa yang kita inginkan itu tadi. Apa rasanya? Mesti kecewa kan? Kita disappointed. Kita kecewa, kita rasa sedih, kita rasa hampa kan. Oh, perasaan tak tahu nak kata apa. Tapi sebenarnya kena ingat begini muslimah. Allah nak ajarkan kita dalam keadaan yang hampa dan kecewa itu bukan berkenaan dengan hampa dan kecewa. Tetapi Allah nak beritahu kepada kita dalam keadaan hampa dan kecewa itu, kita ini adalah hamba. Hamba yang tak mampu untuk settlekan ataupun tak mampu untuk nak capai apa yang kita hendak itu tanpa pertolongan Allah. Itu yang Allah inginkan bila kita ni ada rasa hampa. Tapi malangnya kita ni muslimah, bila kita tak dapat, yang kita fokus hampa tu je tau.
kesal kita sampai sedih, depression kan. Ada orang gitulah ya. Tapi ada orang tidak. Sampai depres, malas nak bangun apa semua sebab sedih sangat. Kenapa jadi macam gini? Saya dah usaha siang malam. Saya dah jumpa ni, kenapa tak jadi ya? Kenapa jadi macam gini? Saya tak sangka. Macam-macam. Kekesalan itu berpanjangan. Tapi kalau kita jadi hamba Allah yang bertawakal ni muslimah, bila satu perkara yang kita usahakan, ia tidak berlaku sebagaimana yang kita inginkan. Betul, kita hampa. Itu biasa. Saya tak kata jangan hampa, bukan begitu. Kan? Rasa hampa, rasa kesal tu, kecewa, itu biasa. Tetapi kita bangkit daripada kekecewaan, kekesalan itu bagaimana dengan kita sedar kita ini hamba, kita tak mampu untuk dapatkan apa yang kita hendak ini ikut kesukaan hati kita. Tetapi apa yang kita dapat itulah ketentuan Allah. Orang yang bertawakal, dia akan terus move on kepada satu keadaan yang lain untuk dia usaha supaya dia jadi seorang muslimah yang lebih baik. Ini pentingnya tawakal dalam hidup kita. Supaya kita berpindah kepada satu usaha yang lain agar kita dapat perkara yang lebih baik. Kerana apa? Mungkin pada usaha kita yang pertama, yang kita kecewa, yang kita hampa tak dapat sebagaimana yang kita inginkan, ada perkara yang silap kita lakukan dan Allah nak perlihatkan kepada kita di mana letak kesilapannya. Itu yang perlu kita belajar. Bukan duduk hampa kecewa, kan menangis siang malam sampai bertahun-tahun kerana sesuatu yang tak kita peroleh. Bukan begitu. Tapi hamba Allah yang bertawakal, dia akan bangkit. Usaha, tawakal. Begitulah keadaan hidup dia. Okay? Sebab itu, orang yang tidak bertawakal kepada Allah itu tadi kan, yang mana dia usaha 24 jam dalam kehidupan dia, tapi dia tak dapat apa yang dia inginkan. Bahkan ironinya disebutkan dalam kitab kita ini, semua kepayahan dan keletihannya yang difokuskan pada hal-hal duniawi ini tidak boleh menjadi bekal untuk kehidupannya di akhirat kelak. Semua yang dia usahakan tanpa tawakal kepada Allah, ya, ia bukan sesuatu yang boleh menjadi bekal untuk dia. Yang dia letihkan, yang dia lelahkan itu tadi kan 24 jam dia usahakan. Dia tidak menjadi bekal dalam kehidupan dia. Apa maksudnya di sini muslimah? Imam Ibn Al-Qayyim nak pesan kepada kita begini. Dalam hidup ini, apa yang kita buat, pastikan kita buat kerana Allah. Ya, kita buat ia demi kebahagiaan kita, bukan sahaja di dunia tapi di akhirat. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia semata-mata. Setiap apa yang kita usahakan di dunia ini, biarkanlah ataupun jadikan ia bekal yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Kalau kita usahakan, kita letihkan sesuatu perkara itu yang hanya ia memberikan manfaat di dunia kita sahaja, ia adalah perkara yang sia-sia. Penat kat situ sahaja. Kalau kita nak penat di dunia, pastikan kepenatan kita memberi manfaat untuk akhirat kita. Yang mana di sinilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita begini muslimah. Jadi seorang hamba yang mana tujuan hidupnya adalah akhirat. Man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu syamlahu wa atashu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang keinginannya hanya kehidupan akhirat, kita sebagai seorang muslimah, bila kita jadikan tujuan kehidupan kita adalah akhirat, yang kita usahakan siang dan malam 24 hours non-stop, tujuan kita adalah untuk akhirat, kan? Tujuan kita ialah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu senang juga saya gunakan perkataan yang sedemikian. Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Orang yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. Apa maksud rasa cukup di sini? Kita rasa tenang. Kita rasa apa yang kita ada ni, alhamdulillah. Kita usahakan kita dapat ini, oh, alhamdulillah. Ini yang Allah tetapkan, saya usaha lebih lagi. Begitu. Dia rasa cukup
dalam hati dia. Apa yang dia ada, apa yang dia tak ada, alhamdulillah. Di samping dia terus-terusan berusaha untuk menjadi ataupun mendapatkan yang lebih baik tanpa henti. Demi keredaan Allah itu tadi. Tapi hatinya rasa cukup. Walaupun dia tak dapat apa yang dia inginkan. Kerana dia tahu dia perlu berusaha dengan lebih lagi. Ya. Kemudian, Nabi kata apa? Nabi pesan kepada kita, di samping kita ada rasa hati yang cukup, kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatukan urusannya yang berselerakan. Dan dunia datang kepadanya tanpa dia cari. Kita dalam hidup ni, ada banyak perkara kan yang perlu kita uruskan, betul tak? Ambillah contoh, kita ni housewife. Saya kata, senanglah. Housewife ni selalu bising, dia banyak kerja, betul tak? Okey, memang banyak kerja pun, saya faham. Banyak kerja. Nak cuci kain, lipat baju, nak cuci pinggan mangkuk, masak lagi, pergi pasar, nak ambil anak sekolah, kemudian kerja rumah ni kan, ada banyak lagi nanti budak-budak balik, nak tengok diorang punya kerja sekolah lagi. Ada banyak perkara yang nak kita buat. Dan ia berlaku tanpa henti. Kadang-kadang kita nak tidur pun budak bangun, ibu nak itu, nak ini. Susah kita ni. Nak masuk toilet pun kadang-kadang susah. Betul tak? Housewife, begitu keadaan dia. Sebab apa? Ada budak kat rumah, budak sibuk dan sebagainya. Banyak benda kita nak buat. Tapi begini muslimah. Bila kita ni, dalam hidup ni, kita niatkanlah ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini, ikhlas, saya nak letakkan ikhlas kerana Engkau ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya usahakan ini, keadaan saya sebagai seorang suri rumah, ia yang saya buat untuk mendapatkan keredaan Engkau. Kau permudahkan segala urusannya. Kita tenang muslimah. Walaupun kita penat. Penat memang tak hilang. Penat tu memang ada. Tapi yang penting hati kita tenang. Kerana apa? Nabi kata tadi kan, Allah cantumkan semua urusan kita ni. Allah cantumkan semua urusan kita yang berselerakan. Yang mana kadang-kadang kita, alamak, yang itu, ni. Bila kita buat yang ni, alamak, yang tu tak buat lagi. Bila kita buat yang ni, yang itu, macam tu kan. Tapi orang yang mana jadikan kehidupannya ini tujuannya adalah akhirat. Dia akan rasa semuanya yang A, B, sana, sini, situ kan semua, dia akan tercantum. Itu yang menyebabkan dia jadi hamba Allah yang tenang. Dan Allah akan datangkan dunia pada diri dia. Maknanya rezeki itu kadang-kadang datang macam tu. Mudah, senang. Ya Allah, tak sangka ya, tiba-tiba Allah berikan ini. Maknanya Allah permudahkan setiap urusan kita. Namun muslimah kena ingat, jika kita letakkan dunia ini semata-mata tujuan kita, kita jadikan dunia ini tempat kita yang semata-mata yang nak kita raih. Inilah yang menjadi penyebab hidup kita huru-hara. Sebab itu Nabi pesan kepada kita dalam pesanannya yang berikutnya pada hadis ini. Wa man kanatid dunya hammah ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Siapa yang keinginannya hanya kehidupan dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayang-bayangi di antara kedua matanya. Ini yang buat kita resah bukan? Yang kita risau kan? Kefakiran ni kita boleh maksudkan juga bukan sahaja daripada sudut kekayaan harta dan wang ringgit muslimah, tetapi daripada sudut kemudahan kita dalam menyelesaikan satu urusan dalam kehidupan kita. Sentiasa akan terbayang di depan mata kita susahnya bila nak settle, kenapa gini, kenapa gitu. Benda tu dia akan sentiasa terbayang di hadapan mata kita, susahnya perkara tersebut. Kerana apa? Kita tak fikir tentang akhirat. Kita jadikan ia tujuan dunia ini hanya semata-mata dalam kehidupan kita. Kemudian begini, Nabi kata begini, wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Itu yang buat kita jadi susah. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekadar apa yang telah ditentukan baginya. Dunia, tadi kan dah banyak urusan, bezakan dengan orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah akhirat untuk mencapai keredaan Allah itu tadi. Allah cantumkan semua urusannya, tetapi jika orang yang menjadikan dunia ini hanya semata-mata tujuan hidup dia, Allah akan cerai-beraikan semua urusan dia. Itu yang buat kita jadi susah, tak settle, berat dan sebagainya.
Dan dunia tu akan datang sekadar apa yang kita usahakan. Dia tak datang lebih sebagaimana orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah akhirat. Perbezaan inilah yang menjadikan diri kita sama ada kita hamba Allah yang tenang ataupun tidak. Keresahan hati kita, kegundahan jiwa kita, dia akan terubat. Penawarnya itu, dia terletak pada tawakal kita kepada Allah. Demi mencari apa? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita jadikan, kenapa kita hidup di atas muka bumi ini? Kerana untuk beribadah kepada Allah, bukan? Kita dah pernah bincangkan tentang hal ini pada sesi-sesi kita yang lepas. Kita di atas muka bumi ini fokus kita apa? Ibadah kepada Allah. Dan tawakal itu adalah antaranya. Bila kita fokus tentang hal ini, ketenangan dia akan terus datang masuk dalam hati kita. Tapi, kalau kita jadi seorang muslimah yang mementingkan dunia ni maksudnya lah kita fikir orang tu cakap ini, kita fikir orang tu cakap ini, kita fikir orang tu puji ni, kita nak tunjukkan kepada orang kita ni hebat, kita nak tunjukkan kepada orang kita ni perfect, kita adalah seorang wanita yang baik, terbaik, tak ada perempuan yang lebih baik daripada aku. Kalau tujuan kita begitu, nak tunjukkan kepada orang kita ni ibu yang terbaik, isteri soleha, anak mithali, kalau itu tujuan kita yang kita nak tunjukkan kepada orang lain tentang hidup ini, kita tak bahagia. Sampai bila-bila. Tapi kalau kita buat semuanya adalah demi mencari keredaan Allah, ketenangan itu dia akan terus datang menyusut dalam hati kita. Ia akan menjadikan kita seorang muslimah yang bahagia dunia dan akhirat. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Okey, jika sekiranya ada sebarang persoalan dipersilakan. Ada soalan untuk perbincangan kita? Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga kepada semua kan kerana setia berada di hadapan skrin untuk bersama dengan saya. Jika tidak ada sebarang persoalan, mungkin kita boleh akhiri kuliah kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kelapangan masa, dan juga ya paling penting saya harapkan ya kita dapat mengamalkan setiap apa yang kita pelajari pada hari ini berkenaan dengan tawakal, berkenaan dengan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kita baca setiap pagi dan petang. Kadang-kadang ni muslimah, hidup kita ni macam gini. Betul. Kita bukan senang ya kita nak jadi orang yang bertawakal kepada Allah. Saya cakap senang, betul. Saya faham. So, saya cakap senang, berdetan letum je berbual kau. Betul. Saya cakap benda ni senang, kan? Tapi kita kena usaha, kita kena belajar. Jadi seorang muslimah yang meletakkan tawakal kita kepada Allah di tempat yang pertama. Kena belajar. Mula-mula memang susah. Tapi yang buat dia susah, yang kita rasa mustahil sebab kita tak buat, itu yang jadi susah. Cuba kita usahakan, cuba kita belajar. Kan? Sebab kita kata, oh saya ni masuk kelas penawar hati Ustaz Sakinah sebab saya nak tenang. Mungkin hati saya ni, mungkin ada masalah jiwa ke apa kan. So kalau kita nak betul-betul hati kita tenang, ada penawarnya. Kembali kepada Allah. Kan kembali kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah dengan doa yang Nabi SAW ajarkan itu tadi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Apa doanya? Okey, hafallah ya. Tadi Ustazah dah sebutkan doanya. Mudah-mudahan kita ni jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bertawakal kepada Allah dan jiwanya tenang. Okey, baik. Saya rasa itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di waktu yang sama, di hari yang sama.
dan ikutilah terus semua pengajian yang dianjurkan oleh Masjid Darul Ghufran. Sokong dan sertai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa dan juga kesihatan untuk konsisten dalam pengajian ilmu. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.